أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadil Ustaz Ismail, pengasas Madrasah Muallim Yunus dan Surau Ahlul Kisah, dan yang saya amat hormati lagi dikasihi Masya Allah Tuan Guru Habib Faqih Muqaddam Al-Idrus, ulama di kalangan Ahlul Bait yang telah banyak Masya Allah menjalankan usaha-usaha dakwah umumnya di bumi Malaysia dan secara khususnya di bumi Pahang Darul Ma'mur. Dan Alhamdulillah kemarin dalam safar saya ke Terengganu, ke Dungun, saya sempat bertemu dengan ayah anda kepada Habib Faqih. Masya Allah, saya dapat bertemu dengan ayahnya, dapat bertemu dengan anak andanya. Masya Allah, Ahlul Idrus ni Masya Allah keturunan Ahlul Bait yang sangat mulia dan sangat dihormati Masya Allah di seluruh dunia. Dan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, daripada dulu pun Islam sampai ke bumi Malaysia di bawah pimpinan dakwah Ahlul Bait, dan kini Masya Allah di akhir zaman pun Allah Ta'ala masih lagi menzahirkan ulama-ulama di kalangan Ahlul Bait untuk terus membimbing kita menggantikan moyang mereka, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang saya kasihi, kekanda saya, rakan seperjuangan saya pun sempat belajar di Madrasah Al-Quran Kubah Mujuk bersama dengan Ustaz Khairi satu masa dahulu. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala telah gunakan Ustaz Khairi sebagai tokoh di negeri Pahang yang menghidupkan majlis-majlis maulid dan memperingatkan kita umat Islam di negeri Pahang Darul Ma'mur kepada perjuangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya rasa saya tak perlu untuk bagi tausiah panjang-panjang, kerana Masya Allah tausiah yang pertama disampaikan Ustaz Khairi tadi sangat padat dan kita sebenarnya menanti Masya Allah tausiah perdana kita daripada Habib Faqih Muqaddam. Cuma saya pada malam ini nak ceritakan sejarah keajaiban majlis yang kita adakan pada malam ini. Masya Allah, sebenarnya memang kita rancang awal beberapa minggu yang lalu ataupun sebulan yang lalu bersama PA saya Saudara Akmal, Masya Allah, untuk buat majlis maulid. Dan saya rasakan madrasah-madrasah kita di seluruh Malaysia ni, bahkan di seluruh dunia, madrasah yang tidak diadakan majlis Maulidur Rasul ini, kita rasa ada satu sisi kekurangan
Mungkin pelajar kita ditarbiah dengan berbagai-bagai tarbiah kerohanian, tetapi kita pasti mengalami kekurangan dari segi bab cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang kita perlu buat secara serius untuk kita membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah, yang akhirnya menatijahkan kekuatan yang luar biasa dalam diri anak-anak murid kita untuk mengamalkan segala pesanan-pesanan dan juga wasiat yang kita terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita bimbang sebagaimana pesanan daripada satu orang ulama, kan? Maulana Said Ahmad Khan, satu ulama dalam usaha dakwah yang dihantar oleh Amir Jemaah kita Hadraji. Dia dihantar ke bumi Madinah untuk jadi amir di sana. Satu hari sekumpulan talibul ilmi, pelajar-pelajar madrasah yang tamat mengaji daurah hadis, pengajian Sahih Bukhari, datang berjumpa dengan dia. Dia kata untuk belajar Sahih Bukhari ni tak cukup sekadar belajar lafaz Bukhari tanpa ishq Muhammadi. Kalau kita belajar kitab Bukhari, alfaz Sahih Bukhari, dalam hati kita tidak ada asyik kepada Muhammad, asyik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat bukan Bukhari, tapi yang kita dapat adalah bukhurnya saja, bakhurnya saja, asapnya saja. Hari ini kalau kita belajar di madrasah, di pondok, tanpa cinta Muhammad, cinta Allah tu mungkin ada banyak juga kita bicarakan, tetapi kita kena ada dua sisi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sempurna iman kita kalau hanya mencintai Allah tetapi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah letak syarat dalam Quran, nak dapat cinta Allah, kamu kena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan dalam sepotong hadis kursi, Allah Taala firman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, lau salaku kullat tariq, mereka pilihlah mana-mana jalan untuk sampai kepada Allah, untuk sampai ke syurga. Wastaftahu kullabab, mereka ketuk macam-macam pintu untuk sampai kepada Allah. Aku tak akan terima kedatangan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang berjumpa dengan Allah, dekatkan diri kepada Allah, melainkan di belakang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perintah Allah melainkan Allah hantar Rasulullah untuk menunjukkan cara melaksanakannya. Tak akan ada perintah Allah tanpa sunnah Rasulullah. Semayang ini perintah Allah, tapi Allah tunjukkan Nabi Muhammad sebagai model untuk tunjuk macam mana cara menunaikan solat. Sehingga kalau di akhir zaman ada orang mendakwa, saya nak solat tapi nak ikut cara saya sendiri. Dia kata nak ikut cara Nabi Ibrahim. Ada sekarang ni banyak macam-macam golongan di akhir zaman ni. Saya nak semayang tapi tak nak ikut cara Nabi Muhammad, nak ikut cara Nabi Ibrahim. Maka semayang mereka tak akan diterima. Sehingga pada satu hari ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dilalu di tepi perkampungan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi telah bagi satu lembaran, orang panggil Jawami'ul Kalim, kata-kata yang hebat daripada ajaran kitab Taurat. Sayyidina Umar dapat ni sebab ulama kata Sayyidina Umar ni pengajian syariat dia, pengajian ilmu agama dia dah sempurna sampai dia layak menjadi Nabi. Ilmu dia pada satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bermimpi Rasulullah SAW minum air susu dalam mimpi dia, dan bagi lebihan air susu tadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan ditafsirkan bahawa sedia susu itu adalah ilmu. Berarti Sayyidina Umar ini mendapat limpahan barakah ilmu daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ilmu Sayyidina Umar dari segi agama ni terlalu dalam, terlalu faqih, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya selepas daripada saya ada orang layak jadi nabi, nescaya Umar lah yang layak menjadi nabi, kerana ulama kata ada 10 muwafaqat Umar. Kesepakatan pendapat Umar dengan Al-Quran ada 10 tempat dalam Quran. Umar nak begini, ayat Quran turun mengikut kehendak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi satu hari bila Umar dapat Jawami'ul Kalim daripada orang Yahudi tunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba wajah Nabi merah padam, begitu marah.
Nabi naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah kepada para sahabat, bagi amaran kepada mereka. Tak cukup ke lagi ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu nak ambil ajaran orang Yahudi, walaupun kita rasa kata-kata hikmah orang Yahudi tak salah pun, ini pun ajaran kitab Taurat, ajaran kitab Samawi yang terdahulu. Jangankan kita hari ini ambil kata-kata Shakespeare untuk gantikan hadis Nabi. Hari ini umat akhir zaman ambil kata-kata hikmah orang putih, tampal dekat rumah dia, konon-kononnya kat kedai-kedai kopi, kata-kata hikmah orang putih, wisdom, kata-kata hikmah nak berganti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata-kata hikmah orang kafir. Yang diambil oleh Umar ni firman Allah juga daripada kitab Taurat. Nabi SAW tak suka, sehingga Nabi SAW beritahu dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan", seandainya Musa hidup pada zaman aku, pada hari ini, Musa ini bukan seorang Nabi kecil, ketua Nabi-Nabi Bani Israel. Di bawah Musa AS ada 70,000 Nabi Bani Israel, Nabi yang banyak sekali kedudukan di sisi Allah. Kalau Musa hidup di akhir zaman, tak ada jalan untuk Musa selamat daripada kemurkaan Allah, selamat daripada kebinasaan, illa tibai, kena melainkan kena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita bayangkan kalau Musa pun tak selamat, Musa alaihissalam pun tak selamat kalau tinggalkan Rasulullah SAW. Hari ini agak-agaknya kita yang belajar tahfiz Al-Quran, yang belajar pondok, yang belajar madrasah, yang buat kerja dakwah, kalau seandainya Masya Allah dalam hidup kita tidak ada Muhammad, kita tidak mencontohi Rasulullah SAW, kita lebih bangga dengan kehidupan selain daripada kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, ada idola di hati kita selain daripada Rasulullah SAW, maka kita jauh sekali daripada keselamatan, jauh daripada kebahagiaan. Sehingga ulama kata, hari ini mana-mana kerosakan yang berlaku dalam masyarakat Islam, hanya satu jawapan, kerana kita meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil sunnah Nabi, Allah firman dalam Quran, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kamu taat Muhammad, ikut Muhammad, contohi Muhammad, kasih Muhammad, sayang Muhammad, berkorban kerana Muhammad, selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak kena beria sangat dengan Rasulullah? Kita ni kena menghargai pengorbanan orang yang telah berkorban banyak untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa tak berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada dia, kepada ibu bapa kita kena terima kasih, kepada guru kita kena terima kasih, hatta orang yang pernah buat baik sekecil-kecil kebaikan pada kita kena terima kasih. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jasa Nabi sebelum kita lahir, Nabi dah korban untuk kita. Sekarang ni pun Nabi masih lagi berkorban untuk kita. Nabi-Nabi lain duduk dalam kubur dah beristirahat, beribadah kepada Allah, tak ada lagi perlu fikir tentang umat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni, ketika mana kita berada di bumi ini, Masya Allah, pada setiap minggu Allah Ta'ala bentangkan amalan umat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tengok amalan kita semua, tuan-tuan. Dan Nabi SAW beritahu, seandainya amal umat aku ni baik, meredakan Allah, hamidullah, aku akan puji Allah Ta'ala. Tetapi seandainya amalan umat aku pada minggu ini mengecewakan, amalan umat aku ni banyak dosa pada minggu ini, maka Nabi SAW beritahu, aku akan memohon keampunan kepada Allah SWT. Dalam kubur pun Nabi masih sibuk dengan umat. Di padang mahsyar pun Nabi akan sibuk dengan kita. Sepatutnya Masya Allah, bila dah sampai di padang mahsyar, semua orang fikir nak tinggalkan semua orang di keliling dia. Pendosa-pendosa kembali kepada mahsyar, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawma idzin bi banih. Ya Allah, lemparkan anakku dan neraka, ya Allah. Wa sahibati wa akhi, lemparkan isteri adik-beradik aku dan neraka, ya Allah. Wa sahibati wa bani wa fasilati allati tuwi, keturunan yang pernah membela saya di dunia. Wa man fil ardi jami'an, kalau boleh lemparkan semua makhluk dalam dunia ni ke dalam neraka Allah. Thumma yunjih, kemudian tolong selamatkan saya.
keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar, menyebabkan semua orang berfikir nak keluarkan, nak selamatkan diri, nak lepaskan diri daripada kekecohan, kekusutan, kecelaruan yang dipanggil Yaumuz Ziham, hari di mana manusia sangat, Masya Allah, macet, kata Indonesia ni, sangat-sangat kelam kabut waktu itu. Semua orang nak lari tinggalkan padang mahsyar, tetapi Rasulullah SAW walaupun dia boleh tinggalkan umat ini, tetapi dia tak akan tinggalkan kita pada saat umat sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Nabi SAW. Semua Nabi-Nabi di mulut mereka mengatakan nafsi, nafsi, tetapi hanya seorang saja Nabi di padang mahsyar mengatakan ummati, ummati ya Allah, ummati, ummati ya Allah, ummati, ummati ya Allah. Bolehkah kita balas jasa dan pengorbanan Nabi? Bolehkah kita nak balas? Kalau sahabat Nabi sekurang-kurangnya pasal Rasulullah ada di depan, jadi mereka boleh ikram Nabi, khidmat Nabi, muliakan Nabi. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu seumur hidup telah buat keputusan untuk jadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah hantar anak-anak kecil mereka. Ibu kepada Anas bin Malik hantar anak dia berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu balik daripada khidmat mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun lamanya, tapi aku tak pernah diherdik, tak pernah ditegur dengan teguran yang tak baik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kata kenapa buat begini, kenapa tak buat begini. Nabi SAW walaupun aku budak kecil, kadang-kala bawa lauk tumpah, isteri-isteri Nabi tegur, Anas bawa lauk elok-elok. Nabi ini bukan senang nak dapat lauk makanan, tetapi Nabi SAW beritahu, tak payah marahlah, ini budak kecil. Benda yang berlaku ni pun dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini hilang sabar. Di jalan raya jam, marah orang sana, marah orang sini, tengking sana, tengking sini. Di mana kita punya contoh tauladan kita dalam meneladani akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kenapa Allah telah turunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim? Engkau wahai Muhammad berada pada puncak daripada akhlak yang teragung. Daripada akhlak-akhlak Allah Ta'ala itu, Allah terjemahkan dalam diri Rasulullah SAW, sehingga akhlak Nabi ni dipuji oleh Allah Ta'ala. Salah satu daripada sifat Nabi ni, bila orang panggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, Nabi SAW akan jawab labbaik. Perkataan labbaik, labbaik ini bukan ya. Kalau ya tu maknanya pendek sangat. Hari ni orang panggil kita pun kita tak jawab. Rasulullah SAW kalau orang panggil dia labbaik, bercakap dengan bertantang mata, tengok muka dengan perasaan, ya. Itulah Rasulullah SAW. Bukan bercakap dengan hujung-hujung mata, bukan bercakap, kadang-kadang kita bercakap dengan orang muka ke lain. Masya Allah, itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi saya dah cakap tadi bukan nak berceramah panjang, ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, majlis yang kita adakan pada malam ini memang dirancang lama dah, tapi peringkat awalnya nak buat kecil-kecilan, tak dalam masjid je. Ustaz Khairi pun cakap kami ni pun pelajar tak ada lagi, jadi bawalah anak-anak murid yang ada, kita cara nak buat majlis kecil-kecilan dalam surah. Tapi Alhamdulillah, saya pun sangka peringkat awal ni, rehlah kita pada minggu ni pun mungkin 20-30 orang saja awalnya. Tengok hari pertama pun tak ramai. Tapi semakin hari semakin bertambah. Setiap minggu macam inilah bilangan dia, Habib, Masya Allah. Setiap minggu kita buat program 3 hari. Dulu kita sangka Masya Allah, anak-anak muda ni, banyak orang cakap lah, minta maaf ya adik-adik, banyak orang cakap anak muda ni tak minat dah pada agama. Dan sebenarnya bukan tak minat, tapi bergantung pada pendekatannya. Masya Allah, kalau kena cara benda molek, benda cantik, benda lawa, benda indah ni, tak ada siapa yang tak suka. Lebih-lebih lagi agama. Budak-budak muda ni lah yang sebenarnya pejuang agama. Nabi SAW beritahu, nusirtu bisyabab, zaman aku berdakwah ni paling banyak golongan muda lah yang membantu aku. Banyak yang membantu Rasulullah. Bodyguard Nabi ni Talha dan Zubair,
Nabi SAW bagi tahu, siapa yang gembira nak tengok, siapa yang suka nak tengok calon ahli syurga yang sedang berjalan di muka bumi ini, tengoklah kepada lelaki ini. Rupa-rupanya Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang muncul daripada pintu. Masya Allah. Sahabat Nabi ni berkawan dengan Nabi ni, dia bukan berkawan saja. Kita berkawan dengan tuan guru kita, dengan para habaib ni bukan kawan saja. Kita kena ambil akhlak mereka, kita kena contohi budi pekerti mereka, kena tengok ibadat mereka, kena tengok cara bercakap mereka, cara pakaian, penampilan mereka, supaya kita dapat jadi seperti mereka. Jadi rupanya malam semalam kita buat mesyuarat, kata tiba-tiba pindah, ubah pemikiran, nak tukar ke sini pula, sebab rasanya dengan bilangan ramai ni tak muat dah masjid kita tu. Jadi pindah ke sini. Pindah ke sini, tak ada satu apa pun alat lagi di sini. Masya Allah, betul-betul ad hoc ni. Saya kata selalu orang nak buat majlis besar-besaran ni sebulan, 2 bulan, jemputan kita hantar. Ini Alhamdulillah, mujurlah kebanyakan jemputan kita ni, Masya Allah, orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, panggil bila-bila masa je. Sehingga saya rasa Habib Faqih sini pun sibuk pada hari ni, Masya Allah. Kita jemput, Habib sedia datang. Ustaz Khairi pun sangat sibuk bulan Maulid ni, Masya Allah. Cikgu Ismail, Ustaz Syawal, Masya Allah, daripada Semenyih. Saya call baru malam tadi ke pagi tadi. Pagi tadi rasanya baru sempat bercakap. Terus datang. Allahu Akbar. Jadi semua benda ni dalam satu hari. Dalam satu hari ada pentas, ada banner. Dalam satu hari ada semua ni, Masya Allah. Dan saya dah buat azam, insya-Allah Ta'ala, madrasah saya ni saya akan buat dewan besar satu hari nanti di tempat ini. Amin, insya-Allah. Doakan. Akan ada stage di sini, insya-Allah. Dan kita akan buat majlis macam ni, Masya Allah, majlis maulid setiap bulan sekali, Masya Allah. Kita akan adakan bulanan, acara bulanan. Dan jemput adik-adik semua boleh dapat tahu. Tak payah dijemput, tak payah diundang. Kata ini saya tak dapat jemputan, jangan malu, datang insya-Allah Ta'ala. Walaupun daripada Kuala Lumpur, daripada Johor, daripada Selangor, daripada Perak, daripada Utara. Dan Alhamdulillah Habib, Masya Allah, minggu ni saya sangat bertuah. Kenapa? Yang datang ni kebanyakannya budak-budak kampung sini, Masya Allah. Remaja-remaja, pemuda-pemuda kampung Pulau Tawar. Sebenarnya Masya Allah, beberapa sebulan yang lalu kira-kira, ataupun 2 bulan yang lalu, saya tidur pada waktu duha, saya bermimpi Habib Umar datang dalam mimpi saya, minta maaf, dia sediakan sarapan pagi. Masya Allah. Lepas dia sediakan sarapan pagi, tiba-tiba dia pun pergi. Saya tak tahu apa hikmahnya. Seminggu lepas tu Habib Faqih datang sini naik kuda dengan kita. Allahu Akbar. Saya kata macam ada isyarat daripada Allah Ta'ala. Kalau dulu Masya Allah, Hakimat Kilau kita ni, pahlawan Pulau Tawar, dia dalam berjuang mempertahankan bumi Malaysia ni, dia adalah macam sahabat Nabi juga, anak-anak muda yang berjiwa merdeka. Dia tak rela bumi kita ni dijajah oleh penjajah. Sampai bila penjajah kejar dia, halau dia, Masya Allah, dia pun lari pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu. Rupanya Allah Ta'ala pertemukan dia, anak muda yang hebat bersilat, bermain pedang, kan? Memang pendekar hebat lah Mak Kilau ni. Bertemu dengan Masya Allah Tok Kupaloh kita, Al-Idrus juga, Masya Allah, moyang kepada Habib Faqih kita, dan telah mengambil bai'ah zikir daripada Tok Kupaloh almarhum. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau dan meluaskan pusaranya, meninggikan darjatnya, Masya Allah. Dan telah mendidik Mak Kilau dengan tarbiyah kerohanian, sehingga Mak Kilau kembali semula ke Pulau Tawar ni, kembali semula ke bumi Jerantut, dan telah berjuang dengan memulakan jihad fisabilillah menentang para penjajah. Pertemuan antara wakil Pulau Tawar dengan Masya Allah wakil Ahlul Bait di bumi Terengganu, Masya Allah. Dan sekarang ni macam sejarah berulang kembali, Masya Allah. Sejarah berulang kembali. Habib Faqih bukan orang Pulau Tawar pergi ke Terengganu, tapi hari ini Masya Allah, Allah datangkan, Masya Allah, Habib Faqih Muqaddam ni daripada Terengganu datang
berdakwah ke negeri Pahang, dan hari ini hadir di hadapan kita. Masya Allah, kita rupanya sangat bertuah pada malam ini. InsyaAllah ta'ala kita doalah kepada Allah ta'ala, mudah-mudahan bukan sekadar majlis maulid saja yang diadakan di pentas ini. Saya harap lepas pada ni kita akan jemput tokoh-tokoh, ulama-ulama daripada seluruh dunia datang menyampaikan tausiah kepada kita, menyampaikan pesanan-pesanan untuk kita. Dan saya mengharapkan semua tuan-tuan semua bagi kerjasama. Anggaplah majlis ini majlis kita semua, bukan majlis Madrasah Nabawiyah, bukan majlis Maulana Hilmi. Ini majlis kita seluruh umat yang kasih dan cinta pada Nabi. Pada hari ini kita tak mampu nak zahirkan cinta kita pada Nabi. Kalau sahabat Nabi kerana berdepan dengan Nabi boleh buat macam-macam. Kita ketika mana kita telah berpisah dengan Nabi, salah satu daripada bukti kasih cinta kita pada Nabi adalah setiap majlis-majlis mawalid, majlis-majlis berkaitan dengan maulid ni bukan cerita kelahiran saja. Seluruh kehidupan Nabi diceritakan dalam majlis maulid ini. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dapat bagi kerjasama, bagi sokongan, dan kita hadir. Kalau boleh bawa anak isteri kita. Sebenarnya majlis malam ni kan majlis kecil je sebenarnya kan. Saya pun tak berani nak iklan Satu Malaysia. Saya iklan dalam Facebook warga Pulau Tawar. Sebab kalau saya kata warga Malaysia ke Satu Malaysia datang kan viral pula kan. Sekarang zaman sekarang ni berkumpul kerana apa ni, agama ni jadi masalah kan. Tapi kalau berkumpul kerana benda lain tidak ada masalah. Jadi kita doalah kepada Allah, terutama sahabat-sahabat yang ada rakam-rakam tadi. Kalau seandainya rasa macam rakaman kita ataupun live kita tu kan kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah ataupun keburukan, kita padam live kita tu, delete, supaya tak jadi point. Kadang-kadang benda ni kita rasa kecil di tempat kita, tetapi bila dah viral Satu Malaysia, oh rupanya ada maulid yang tidak ikut SOP ni. Masya Allah. Padahal kita ni ikut sunnah Nabi, duduk apa-apa. Jadi kerana itu kita pekat-pekat jaga, insya-Allah taala. Saya secara peribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk sahabat saya Datuk Abdul Sattar bin Abdul Jalil. Masya Allah. Kali ini yang keluar rehlah ni kebanyakannya semua anak saudara dia, Habib. Masya Allah. Kebanyakan yang muda-muda keliling-keliling ni semua keluarga dia, Masya Allah kan? Satu keluarga yang Allah pilih kan? Untuk jadi muhibbin, pencinta agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga Masya Allah, saya sangat menghargai kehadiran ayanda saya Tuan Haji Muhammad Wan Muhammad bin Wan Sulong dalam kesibukan menjaga bonda saya yang tak sihat, tetapi dapat hadir bersama dengan saya. Dan saya juga berakan terima kasih kita panggil ini Dr. Haswadi kan? Veterina yang jaga kuda kita ni, Masya Allah kan, kebajikan kuda kita. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita hadir. Ini baru tak sampai 1% daripada sebenarnya kehadiran yang sepatutnya hadir. Kalau hadir semua ni, kalau buka nanti PKP, tak tahulah mungkin berapa ribu yang akan hadir dalam majlis kita. Dan kita doa pada Allah, mudah-mudahan majlis kita ni kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini semua tuan-tuan berselawat ini, Masya Allah, mudah-mudahan masuklah juga dalam saham kami-kami semua ni, insya-Allah. Kerana kita ni tak cukup bekalan, tak cukup amalan. Dan juga mudah-mudahan majlis kita adakan pada malam ini, Masya Allah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya, dalam makamnya, dalam pusaranya. Dan Nabi sebut nama kita macam mana Ustaz Khairi sebut tadi. Nama mak ayah kita pun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata kita sebut tentang Allah dan Rasul itu biasa, tetapi bila Allah Rasul sebut nama kita, itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah majlis kita dirahmati, diterima oleh Allah Ta'ala. Allah masukkan amalan ini dalam mizan hasanat kita, insya-Allah nanti di hari kiamat. Sekian daripada saya, ribuan terima kasih yang tidak terhingga mungkin kepada asatizah yang juga turut bersama dengan kita, para habaib di belakang sana. Insya-Allah mudah-mudahan keberadaan Ahlul Bait di tengah-tengah kita ni menambahkan lagi rahmat, menambahkan lagi perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Mudir An-Nabawi, yaitu Maulana Wan Hilmi Wan Muhammad, di atas tausiah dan kata-kata haluan, ucapan penghargaan untuk majlis hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan qasidah. Silakan Ustaz Syawal dengan Ustaz Izwan. Ahlan.